Didik TV KPM. Kita teruskan. Untuk segmen ini saya akan terangkan kesilapan yang perlu kita elakkan. Betul. Ini yang paling penting sebab kita nak dapatkan sebanyak mungkin markah. Jadi ini yang perlu kita elakkan. Kita dah tahu apa dia punya bentuk soalan, bagaimana untuk menjawab. Sekarang kita akan lihat apakah kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar-pelajar yang menyebabkan dia tak boleh dapat markah 20 bagi setiap soalan. Satu soalan 20 markah, keseluruhan kertas 3 ataupun di semester 3 markahnya adalah 80. Ataupun wajarannya 29%, cikgu? Ya, betul. Daripada 100% keseluruhan kertas sejarah STPM. Yang pertama, yang ini selalu pelajar Saya pun buat dulu benda ni, cikgu. Bukan sahaja STPM sejarah, kebanyakannya. Betul. Semua pun buat, iaitu meramal soalan. Jadi tolonglah jangan ramal soalan. Kita boleh buat analisa soalan. Analisa maksudnya kita lihat apa soalan yang dah keluar, apa yang pernah ditanya, apa yang lama tak keluar, tetapi bukan meramal soalan. Sebab tak semestinya soalan yang keluar tahun lepas tak keluar lagi tahun ini. Betul. Membuat analisa tak salah. Tengok mana yang lebih berat, yang lebih diberi fokus, tak salah. Tapi yang salah kita meramal soalan. Okey, saya hanya baca topik ni je. Topik ni saya tak nak baca sebab confirm soalan ni keluar. Kita tak boleh meramal. Baik. Tolong Tolong jangan buat perkara ini. Kalau sambung belajar nanti pun Irfan jangan buat lagi. Betul. Kalau tak, cikgu mungkin akan memakan diri kita. Ya, betul. Kalau boleh kita baca semua dan fahamkan semua konsepnya. Benar. Boleh mungkin penekanan kepada beberapa topik. Misalnya dalam sejarah SEM 3, kita ada 4 tema. Daripada 4 tema ini, hanya 3 tema yang akan ditanya. Mungkin kita boleh beri penekanan. Mungkin kita boleh beri kepada tema 1 atau tema 4 misalnya. Tetapi tak boleh kita kecilkan lagi. Okey, saya hanya nak baca tema 1. Tema 1 saya hanya nak baca bab 1. Bab 2, 3 saya tak nak. Itu seolah-olahnya kita meramal. Tidak, kita kena tahu semua. Ya? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kesilapan yang selalu calon ataupun pelajar buat adalah gagal memahami istilah atau konsep. Tak faham. Istilah, misalnya bukan sahaja istilah, misalnya kita kata selepas Perang Dunia, tak tahu. Ataupun mungkin dia gunakan perkataan dekolonisasi. Kita tak tahu apa dia dekolonisasi. Tak faham. Kita tahu bagaimana proses nak memberi kemerdekaan. Kita tahu bagaimana perluasan kuasa. Tapi dia tanya tentang imperialisme. Kita pun kata, kita tak belajar, kita tak baca. Sebenarnya kita gagal memahami istilah atau konsep. Jadi ini kita kena tahu istilah-istilah yang berkaitan dengan sejarah. Misalnya nasionalisme, dekolonisasi, itu semua perkara-perkara yang kita kena tahu. Kadang-kadang soalan itu mudah, tapi hanya kerana kita tak faham. Jadi menyebabkan kita gagal menjawab dengan baik. Jadi ini adalah perkara yang kita kena lihat. Dan ingat balik yang saya sebut tadi, faham betul-betul kehendak soalan. Soalan nak apa? Kalau dia kata misalnya tadi dalam ekonomi. Jadi kita hanya huraikan tentang ekonomi. Tak perlu huraikan politik dan sosial. Jadi ini pelajar-pelajar kena lihat kena faham betul-betul konsep, istilah, kehendak soalan itu sendiri. Alright. Dan seterusnya, tidak membaca soalan dengan teliti. Ini perkara yang sering dilakukan oleh pelajar. Terutamanya jika pelajar dia dah ready untuk soalan itu. Saya bagi contoh. Misalnya soalan dia memang ready dengan Undang-Undang 99 Perak. Okey, dia memang bersedia. Jadi bila dia nampak soalan undang-undang, dia terus undang-undang di Perak, katakan contohnya. Jadi dia dia dah baca. So dia pun buat prinsip pertama, kedua, ketiga. Salin semua. Sebenarnya soalan yang benar adalah undang-undang
adat. Jadi perkara di sini dia tak teliti. Bila dia sebut undang-undang adat, maksudnya adat pepatih, adat temenggung. Betul. Jadi tadi dia dah jawab undang-undang 99 Perak. Jadi ini memang sangat terpesong. Dan pelajar ini dia tahu dua-dua. Undang-undang dia tahu, adat dia tahu. Cuma dia tidak teliti. Orang kata apa? Excited sangat. Seronok sangat soalan yang baca keluar. Tapi ambil masa untuk baca, fahamkan keempat-empat yang kita sebut dari awal tadi. Betul. Okey. Seterusnya, menghafal contoh jawapan. Ini memang kerap berlaku. Lepas tu pelajar akan salahkan buku ke, apa ke. Kita memang ada banyak modul-modul atau model-model soalan yang di pasaran. Okey, tidak menjadi kesalahan untuk pelajar-pelajar baca, lihat, ambil model-model, modul-modul yang dikeluarkan itu sebagai rujukan. Yang salahnya adalah menghafal jawapan. Sebab nampak sama soalan dengan kertas model, tapi sebenarnya berbeza. Hanya kerana perkataan sedikit yang berbeza, mungkin sejauh manakah soalan itu tadi galurkan misalnya. Yang lain semua sama. Ataupun yang dalam buku tadi bincangkan faktor perluasan kuasa. Yang soalan yang ditanya perluasan kuasa disebabkan faktor ekonomi. Bincangkan di belakang. Jadi pelajar akan jawab ikut model yang dia baca ataupun modul yang dia dapat. Tetapi soalan tak sama. Sebab tu kita kata jangan hafal contoh jawapan. Budaya menghafal ini memang tak boleh digunakan untuk STPM. Betul. Kita dah boleh berfikir. Kena fikir, kena lihat betul-betul apakah kehendak soalan. Dan jawab mengikut kehendak soalan, bukan jawapan. Jawapan dalam buku tu saya selalu ingatkan pelajar-pelajar, tak salah. Tapi betul untuk soalan buku tu. Dan soalan peperiksaan, dia lebih kurang sama. Tapi tak sama. Nampak sama tapi bukan dia. Jadi ini yang kesilapan yang pelajar perlu elakkan. Okey? Dan seterusnya, tak rangka jawapan. Merangka jawapan ni maksudnya bukan ambil dulu, tulis tak sempat. Hanya ada 2 jam, satu soalan, 30 minit. Jadi bukan rangka yang maksudnya merangka tulis tak. Betul. Jadi at least kita tahu poin dia. Poin tu kalau dia nak tentang politik, ekonomi, sosial, jadi kita boleh tulis dulu di tepi, di soalan ke, di kertas lain. Okey, mesti ada 3 ni. Supaya kita tak lari daripada kehendak soalan. Jadi kalau dan bila ada pembahagian macam contoh tadi Terengganu dan Perak. Kita ada rangka jawapan untuk Terengganu dan Perak. Dan kita tak fokus kepada satu sahaja. Misalnya kalau ditanya huraikan faktor politik, ekonomi dan sosial, kita rangka. Mesti ada ekonomi, politik dan sosial. Kita tak boleh fokus hanya kepada ekonomi. Politik, sosial tak. Jadi kita gagal merangka. Bila kita gagal merangka, nanti ini akan menyebabkan kita akan kehilangan markah. Dan cikgu, dalam kita menjawab soalan sejarah ni, kita bercakap mengenai fakta, cikgu. Dan kadang-kadang terlalu banyak membuatkan kita keliru. Sebab itu pentingnya untuk kita membuat rangka jawapan terlebih dahulu. Kan? Untuk kita bezakan yang mana satu jawapan yang kita perlukan. Betul. Ya. Dan jadi rangka ini juga perlu bila kita tengok kepada time frame tadi. Betul. Latar masa. Dan satu yang saya kena ingatkan di sini, kita belajar untuk sejarah ini ada time frame-nya sendiri, iaitu 1800 hingga tahun 2000 sahaja. Betul. Jadi apa sahaja soalan walaupun dia tanya selepas merdeka, misalnya dia tanya tentang Commonwealth tadi, kita tak boleh bagi jawapan yang berlaku tahun lepas, tahun 2020, tak boleh sebab sukatan pelajaran sehingga tahun 2000 sahaja. Jadi walaupun nampak macam boleh, okey, peranan yang di Pertuan Agong sebagai contoh, huraikan peranan yang di Pertuan Agong, tapi sehingga tahun 2000 sebab kita mengikut kepada sukatan. Jadi itulah yang pentingnya kita merangka jawapan supaya kita tak keluar daripada kehendak soalan yang ditanya. Okey. Dan yang terakhir juga yang
selalu pelajar buat adalah masa tak seimbang. Okey. Kita dah kata soalan hanya 4, 2 bahagian A, 2 bahagian B. Setiap soalan itu kita peruntukkan hanya 30 minit sebab kita ada 2 jam. Betul. 30. 24 soalan. Setiap soalan 20 markah. Apa yang berlaku sekiranya pelajar dia jawab lama, dia tengok soalan satu tu dia buat, katakanlah tadi saya ambil contoh yang mudah tentang Undang-Undang 99 Perak. Dia memang dah baca. Jadi dia jawab sedetail-detailnya. Okey. Untuk soalan itu 1 jam. 1 jam. Contohnya. Lagi 3 nak jawab macam mana tu? Ya, betul. Dan markah maksima berapa? 20 saja. 20 sahaja dan dia pasti ke dia dapat 20? Tapi yang pasti dia dah hilang 20 markah. Betul. Yang dia tak jawab tadi. Okey. Selalu pelajar kata, cikgu saya hanya sempat 3 soalan. Jadi yang tu tak pasti lagi 20 markah. Ya, mungkin ada silap di mana-mana. Tapi yang pasti kita dah buang 20 markah untuk soalan yang kita jawab. Yang sepatutnya kita jawab, kita tak jawab. Jadi inilah ya sebagai rumusannya kesilapan-kesilapan yang perlu pelajar-pelajar elakkan ya untuk mendapat markah yang baik. Didik TV KPM